Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? No sé qué me pasa, que no sé nada, no puedo hablar. Es lo mismo que yo. La pierna derecha. La pierna derecha. Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. Venga, vamos a hacer 100 metros más rápido. Más rápido. Que voy a hacer un triatlón, un Ironman. Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Venga, venga, arriba. Hacemos 2 parados. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Muchas gracias, Inma. Gracias por todo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua ke rancangan Bual Bicara Wanita yang sekian kalinya. Dah lama dah kita stop rancangan ni tapi datang balik sebab macam-macam masalah kesihatan yang kita tengok kan yang berlaku atau yang melanda kita punya masyarakat sekarang. Jadi apa inisiatif yang kami buat adalah kita mengadakan Bual Bicara Wanita, bukan sahaja bercerita tentang wanita tapi tentang isu-isu semasa berkaitan dengan kesihatan. Jadi sebelum rancangan ini bermula, kami ada tayangkan satu video berkaitan dengan topik kita hari ini iaitu yang bertajuk multiple sclerosis. Itu nama penyakit hari ini. Okey. Hari ini kita akan membincangkan satu topik kesihatan yang mana bagi saya multiple sclerosis sangat jarang kita dengar lah. Selalunya dia manis, darah tinggi, asam tinggi. Jadi penyakit ini dia memberi impak kepada sistem neurologikal kita. Itulah multiple sclerosis ni. Okay, untuk ketahui lebih lanjut, kalau saya yang cakap, saya bukan arif. Saya menjemput orang yang arif dalam bidang ini dan tetamu jemputan kita iaitu seorang pakar, doktor pakar neurologi daripada PPUM, Hospital PPUM. Dengan itu saya menjemput Dr. Syaza ke pentas. Selamat datang Dr. Syaza. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Lama Saya tak sabar, saya tak sabar nak berkongsi tentang penyakit multiple sclerosis hari ini. Okey, terima kasih Dr. Sudi terima jemputan kita. Sebenarnya Dr. Syaza pernah datang dah rancangan waktu episod yang ke-380 itu berkaitan dengan betul. Dan perkongsian yang sangat bagi saya sangat bermanfaat lah. Itulah ramai orang demand nak lagi Dr. Syaza untuk berkongsi hari ini. Okey, bagi mendatang masalah penyakit ni secara lebih holistik mesti kita nak tahu tentang the real story. Macam mana berlakunya penyakit ni, mungkin kita nak tahu pengalaman daripada seseorang yang pernah menghadapi masalah ini. Jadi kami juga menjemput seorang tetamu kita jauh kita jemput dia daripada Terengganu. Seorang individu yang pernah mengalami multiple sclerosis yang beliau telah menghadapi selama 10 tahun berjuang dengan penyakit ini. Seorang wanita tabah, wanita yang sangat tabah dan sentiasa berfikiran positif, iaitu saya menjemput ke pentas iaitu Puan Aisyah. Terima kasih jemput saya. Sama-sama Puan Aisyah. Terima kasih terima kami punya undangan. Walaupun kita buat secara webinar tapi masih sudi, walaupun saya tahu mesti Puan Aisyah pun banyak jemputan lain kan? Ya saya. Puan Aisyah sebenarnya bekerja sebagai apa tu sekarang ni? Sekarang ni sebagai jurujual. Jurujual. Dan menjual apa tu? Boleh saya tahu? Okey, jual makanan dan macam buat baking sendiri, jual dari rumah lah. Kreatif kan? Tetamu kami semua kreatif. Jadi kita dah tahu sikit tentang topik itu sebenarnya tentang multiple sclerosis. Kalau saya nak kupas lebih lanjut, dia tak jadi topik berbicara sangatlah sebab saya bukan yang arif. Mungkin saya akan serahkan tentang pengenalan berkaitan apa itu nervous system ataupun sistem neurologikal yang dikaitkan dengan multiple sclerosis. Jadi saya jemput Dr. Syaza untuk berikan overview tentang topik kita hari ini. Okey, hai. Sebelum kita masuk topik multiple sclerosis ni, elok untuk kita tahu
tentang sistem dalam badan kita yang berkaitan dengan multiple sclerosis ni. Jadi sistem yang terlibat adalah sistem saraf kita ya. Saya bagi yang utama, yang basic je lah untuk kita tahu sistem saraf kita ni adalah tugasnya adalah untuk menyampaikan maklumat. Contoh apa yang deria kita terima, dia disampaikan kepada otak kita dan otak kita akan memberi respon. Itu secara ringkas ni yang berkaitan dengan penyakit kita hari ini, okey? Jadi dalam sistem saraf kita ni it made of thousands of neuron. Okey, kalau boleh ya saya nak kongsikan gambar neuron kat sini. Okey. Ini adalah sebelah kiri tu boleh nampak ke skrin saya? Nampak doktor. Yang belah kiri tu adalah neuron-neuron. Badan kita ni ada thousands of neuron yang mana neuron itu dihantar melalui kita panggil electrical impulse. Jadi neuron inilah yang menghantar maklumat tersebut. Okey. Dan kalau tuan-tuan semua boleh nampak yang warna putih itu adalah myelin sheath. Myelin sheath yang melindungi neuron-neuron kita. Okey, itulah secara ringkasnya apa itu sistem saraf. Okay. Kalau tengok gambar tu macam mata orang. Ada dua macam mengalir macam tu, mata lain. Pandangan saya. Macam mana mungkin tempat neuron jugalah. Dan berdasarkan apa doktor cerita tu memang kita tahu kepentingan sistem neurologi ni terhadap kefungsian badan kita. Macam doktor cakap tugasnya untuk sampaikan maklumat kan. Betul. Berdasarkan pandangan doktor tu kita dah tahu apa fungsi sistem tersebut. Jadi sebarang masalah yang melibatkan sistem ni sudah semestinya akan diganggu kita punya kehidupan seharian kita. Mungkin kita boleh dapatkan perkongsian daripada Puan Aisyah tentang penyakit yang dihadapi lah. Bila, bagaimana tahu dapat multiple sclerosis dan apa reaksi awal ahli keluarga. Dipersilakan Puan Aisyah. Okay, terima kasih. Okay, pada awalnya saya ingin mengatakan bahawa saya tidak mengetahui ataupun sedar akan adanya penyakit seperti ini. Okay, pada awalnya saya mengalami simptom seperti pening kepala, letih, lesu badan, apa semua. Saya menganggap simptom ini sebagai satu perkara yang biasa sahaja. Okey, yang mana semua orang alami benda tu. Okey, jadi bila saya mula sedar yang saya menghadapi penyakit multiple sclerosis ni apabila berlakunya situasi di mana saya dari duduk di atas kursi tu dan saya ingin bangun untuk berjalan lah. Tapi saya tidak dapat berjalan dengan betul disebabkan saya tidak dapat mengimbangi badan. Jadi terpaksa ibu dan bapa saya memapah saya untuk ke kerusi balik. Jadi mereka mengambil keputusan dari situ untuk membawa saya ke klinik lah. Dan banyak prosedur rawatan yang doktor buat check up untuk kena pasti. And then daripada situlah saya disahkan menghidapi penyakit ni. Dan penerimaan awal saya ketika pada masa tu saya terkejut lah. Sebab tak pernah tahu mengenai penyakit ni apa. Bagaimana saya dapat penyakit ini. Satu fikir macam adakah penyakit ini penyakit yang berjangkit ke. Berbagai persoalan lah yang bermain di fikiran kan. Jadi penerimaan masa tu adalah positif sahaja. Macam fikir okey hanya menerima rawatan yang doktor suggestkan, yang mana doktor suggestkan untuk berjumpa dengan pakar neurologi dan juga untuk penerimaan ahli keluarga di mana ibu bapa dan juga adik-beradik diorang memberikan sokongan lah dari segi moral yang mana memberikan sokongan yang positif, yang mana mereka memberi sokongan dan juga dorongan lah semasa saya menjalani rawatan tersebut.
pada umur berapa tu Puan Aisyah menghidapi penyakit ni? Kalau saya tak silap 23. Oh, 23 tahun masa tu lah. Tapi berdasarkan penceritaan Puan Aisyah, kita dapat lihat betapa pentingnya support system kan. Family, sokongan keluarga tentang masalah yang kita hadapi. Yang paling penting adalah kita kena sentiasa aware dengan tahap kesihatan kita. Macam Puan Aisyah, dia dah tahu rasa macam lain ni, pening-pening ni, alamak ni apa ni, aku pregnant ni, tak dapat waktu tu kan, masa belajar pula waktu tu. So macam-macam kita akan fikir, tetapi apa inisiatif yang Puan Aisyah buat adalah berjumpa dengan Yang Arif untuk mendapatkan orang kata pandangan tentang tahap kesihatan. Itu adalah antara perkara yang perlu kita ikutlah. Bila kita tahu kita rasa lain, tahap kesihatan macam agak tidak kebiasaannya, perlu ambil langkah berjaga-jaga. Terima kasih Puan Aisyah atas penerangan. Mungkin ada penonton kita yang masih tertanya-tanya, apa sebenarnya multiple sclerosis? Sebab Puan Aisyah cerita tadi adalah dia pandangan awal keluarga. Dan mesti kita pun nak tahu macam mana benda ni terjadi dan siapa adalah orang yang berisiko tinggi untuk menghadapi penyakit. Jadi boleh tak Dr. Syazah terangkan lebih lanjut tentang perkara ini? Macam tadi saya dah kongsikan, rupa neuron kita kan. Okay. So kali ni saya nak kongsikan pula, okay, boleh nampak Boleh nampak? Belum lagi. Okay, dah nampak dia gambar. Okay, multiple sclerosis kalau sebelah kiri saya tu, dia menunjukkan healthy neuron healthy neuron di mana myelin sheath kita cantik dan maklumat boleh dihantar dengan baik. Tapi myelin apabila seseorang itu didiagnose sebagai multiple sclerosis, anda boleh lihat kat situ damage myelin ataupun myelin sheath-nya rosak disebabkan kita punya sistem pertahanan badan yang merosakkan myelin sheath tu. Dia maksudnya masalah sistem pertahanan badan kita lah. Dia menyerang kita punya sendiri myelin sheath ni. Dan apabila myelin sheath ni rosak, apa yang akan berlaku? Yang berlaku adalah maklumat gagal dihantar. Akan ada masalah untuk menghantar dan proses menerima maklumat. Jadi bila seseorang itu didiagnose sebagai ada multiple sclerosis ni, dia akan menyerang ini antara bahagian-bahagian yang diserang lah. Contohnya bahagian penglihatan ataupun bahagian deria, bahagian otot kita, digestive system kita, otak kita. Dia dipanggil multiple sclerosis ni adalah disebabkan kepelbagaian dia untuk menyerang sistem badan kita. Maksudnya dia tidak tentu macam contoh tadi Aisyah dia kata mungkin dia diserang Cik Aisyah diserang bahagian mana tu? Boleh kongsi? Kadang-kadang tu kadang-kadang saya mesti urinary system lah daripada kadang-kadang tu kerap buah dia macam terlalu kerap buang air kecil. Kadang-kadang dia tak dapat kawal tau. Bila damage neuron ni maksudnya contoh kalau kita sebagai orang normal rasa nak buang air, dia akan hantar signal ke otak. Oh kita nak buang air ni. Tapi untuk orang yang ada MS ataupun multiple sclerosis ni maklumat tu gagal dia terima dan mungkin tiba-tiba anda akan terbuang air sendirinya. Di situlah berlaku cabaran dan tekanan sangat untuk orang yang ada multiple sclerosis ni. Okey. Jadi antara tanda-tanda awal multiple sclerosis ni adalah penglihatan anda akan kabur ataupun akan rasa kita gagal susah nak pegang pen ataupun susah nak makan, nak pegang peralatan, sudu, garfu tu antara tanda awal lah. You akan rasa tajam-tajam ataupun kebas-kebas di tangan, di hujung tangan. Suddenly you tak boleh bercakap. Maaf ya. Tak apa, itu namanya keluarga bahagia. Okay, tiba-tiba you ada susah nak bercakap. Maksudnya tidak sebiji-sebiji keluar macam kita. Dia akan jadi macam
Itu sebagai contoh lah, susah dia nak bercakap sebiji-sebiji. Okey, lagi susah hadap nafas macam saya dah sebut tadi. Itu antara tanda awal lah. So baguslah tindakan Cik Aisyah tadi bila kita tak tahu apa yang berlaku pada diri kita, cepat-cepat pergi jumpa doktor lah untuk check. Betul. Okey, antara golongan yang berisiko tinggi. Oh maaf, sebelum saya kongsi golongan yang berisiko tinggi ni, saya nak kongsi fasa-fasa multiple sclerosis ni. Macam Aisyah sekarang, dia dalam fasa remission Maksudnya ketiadaan simptom. Maksudnya simptom tu akan berlaku, dia akan berlaku lagi, akan relapse, dipanggil relapse. Tapi dia ada masa-masa dia. Dan itu menyebabkan orang yang ada multiple sclerosis ni kebanyakannya didiagnose ada anxiety dan depression sebab dia tak tahu bila penyakit tu akan serang dia. Dia tak tahu bila suddenly dia akan collapse, bila suddenly mata dia akan buta. Ketidaktentuan itu menyebabkan pesakit-pesakit multiple sclerosis ni stres sebenarnya. Dan sangat penting sokongan ahli keluarga ni. Okey, untuk golongan yang berisiko tinggi sampai sekarang pihak saintis tidak menemui apa punca sebenar multiple sclerosis ni. It's so random, it can attack anyone actually. Cuma ada golongan yang berisiko tinggi, contohnya yang kita dapat kenal pasti adalah of course faktor keturunan. Let's say kalau you ada ibu bapa yang ada sejarah ataupun keturunan yang sebelum ni lah ataupun adik-beradik, then you have the higher risk than everybody else untuk ada multiple sclerosis. Yang merokok, yang low of vitamin D, kekurangan vitamin D, itu antara yang adalah yang saya boleh kongsikan setakat itu sahaja. Okay, faham. Maksudnya sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Puan Aisyah ni bukan senang, bukan ringan lah. Jadi ujian yang sangat besar. Macam tiba-tiba terkencing tanpa dapat dikawal, itu sangat sangat depressing. That's why dia boleh berlakunya mencetuskan masalah depression, anxiety sebab perkara-perkara sebegitu yang tak dapat. Dan orang kadang tak tahu pun dia ada multiple sclerosis, tak kena kan. Betul. Ini okey, kita dah alright kalau macam tu kan. Macam Puan Aisyah sekarang nampak normal sangat. Kalau tidak diserang, normal orangnya. Kalau tiba-tiba, sebab dia pun tak expect bila akan berlaku perkara tu. Bila disebabkan oleh faktor relapse. Dan bagi saya Puan Aisyah seorang yang sangat tabah dan positif kat dalam, sebab kita tengok dekat dalam ni pun macam wow, sangat ceria kan. Jadi Puan Aisyah sebenarnya Puan Aisyah menjalani kehidupan dari sudut aktiviti harian dan ketinggalan. Selepas saya dikenalkan untuk sentiasa berjumpa dengan pakar neurologi yang mana akan ada set date lah tarikh temu janji tu. Okey, daripada situ dia akan memberikan terapi bagaimana untuk mengawal penyakit yang kita hadapi tu. Sebagai contohnya kalau daripada keseimbangan badan yang saya alami tu, untuk mengawal keseimbangan badan dia akan mengesyorkan saya untuk melakukan aktiviti fizikal lah, seperti bersenam secara objektif lah yang mana tidak terlalu berlebihan untuk mengawal keseimbangan badan tu sendiri. Perlu juga mengamalkan cara pemakanan yang sihat lah. Seperti yang kita sedia maklum, pengambilan makanan juga penting untuk tubuh badan kita. Jadi waktu-waktu kan macam Puan Aisyah kata Puan Aisyah bekerja, adakah dia mengganggu waktu kerja tiba-tiba benda tu datang ke, simptom tu menyerang ke, ada ke? Kadang-kadang memang ia mengganggu kita punya waktu kita bekerja lah. Jadi kita perlu sentiasa sentiasa mengambil inisiatif lah untuk menghadapi situasi yang berlaku. Seperti yang Puan Aisyah kata tadi lah, yang pentingnya adalah kita kena mengamalkan gaya hidup yang sihat lah. Iaitu melakukan aktiviti senaman macam kita disyorkan 150 minit seminggu per week.
Iaitu 30 minutes per session tu untuk menjalankan aktiviti fizikal dan juga mengamalkan diet yang seimbang ataupun pemakanan yang sihat untuk menjamin kita punya tahap kesihatan. Itu memang bagi saya adalah tips yang baik bukan sahaja untuk orang yang menghidapi multiple sclerosis tapi kepada siapa-siapa juga yang walaupun sihat kita still kena mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Okay, jadi doktor, saya nak tanyalah, jika seseorang itu menghidapi penyakit ni, apakah the first step ataupun langkah awal yang perlu diambil? Contohnya kepada siapa nak dirujuk dan apakah rawatan yang terbaik yang perlu diambil untuk menjaga tahap kesihatan seorang itu? Okay, antara kalau the first thing bila seseorang tu dapat tahu yang dia dah tahu maksudnya dah tahu dia dah tahu dia dah ada multiple sclerosis Okay, ini ramai yang kurang ambil berat lah pasal benda ni. Kesihatan mental dia ataupun selalunya antara cabaran awal orang yang ada multiple sclerosis ni adalah penerimaan penerimaan dia terhadap penyakit dia tu. Jadi penting untuk dia kalau dia rasa perlu arrange perjumpaan dengan sama ada psikologis ataupun kaunselor di hospital untuk dia belajar untuk terima how to handle kenyataan ataupun sakit yang dia ada tu. Itu yang pertamalah. Yang keduanya mesti dia akan jumpa dia akan jumpa dengan pakar neurologi dan akan advise accordingly lah dari segi ubat dan sebagainya. Dan yang ketiganya pihak yang dia perlu jumpa adalah fisioterapi. Okay, sebab orang yang multiple sclerosis ni most of the cases dia orang akan paralyze dia akan attack kaki, so akan paralyze mungkin sama ada secara kekal ataupun sementara, itu bergantung, saya tak boleh cakap lah. Jadi rajin pergi fisioterapi, insyaAllah kalau dia buat benda ni di peringkat awal dia akan jadi manageable ataupun lebih mudah diuruskan sakit dia tu. Itu je lah yang saya boleh kongsikan. Jadi doktor, sebenarnya kita kena ambil inisiatif yang cepat lah. Ya, betul. Rasa macam lain ataupun dah tahu kita dah didiagnose dengan multiple sclerosis, jangan berdiam. Terus jumpa yang arif ataupun kita punya pakar untuk dapat treatment yang selanjutnya seperti pakar neurologis dan juga fisioterapis. Ya, betul. Sebab dia in movement kan, dia nak mengajar kita supaya movement kita macam Puan Aisyah kata kadang-kadang tak seimbang. Jadi rawatan fisio untuk kita menjamin tahap kesihatan kita. Betul. Tutup lah sebab kita dah nak habis lah buat bicara. Kita buat bicara tak lama. Bicara sekejap-sekejap. Jadi sebagai penutup lah Puan Aisyah, saya tak ajukan apakah pengajaran yang Puan Aisyah dapat berikan dari sudut pandang sebagai seorang pesakit multiple sclerosis. Mungkin Puan Aisyah boleh kongsikan dengan kami. Okey, kita perlu sentiasa berfikiran positif yang mana ianya adalah untuk memberikan kita ketenangan, di mana jika kita berfikiran negatif ianya memberikan kita tekanan. Jadi kita perlu menerima itu sebagai satu perkara yang positif yang berlaku dalam hidup kita, dan selain itu pentingnya untuk kita amalkan gaya pemakanan yang sihat. Bagi saya pemakanan itu memberikan kita satu kesan, sama ada kesan positif ataupun negatif lah kepada tubuh badan kita sendiri. Kalau pengambilan makanan yang segera ini memberikan kita satu perkara yang negatif lah untuk tubuh badan kita, yang mana dari segi vitamin, dari segi serat tubuh badan kita, pengambilan apa semua tu. Penting juga untuk kita amalkan aktiviti-aktiviti seperti senaman untuk kita kekalkan tubuh badan kita ni sentiasa sihat, cergas. Itu sahaja bagi saya. Jadi berdasarkan bual bicara kita tentang multiple sclerosis, walaupun dia berkaitan satu bagi saya topik yang agak dry lah bagi orang tetapi sebenarnya ia memberikan kita banyak informasi ataupun maklumat berkaitan isu-isu sains
yang mana tahap kesihatan badan, benda yang dekat dengan kita. Kita mungkin sekarang kita rasa sihat lagi ni, tapi rupanya tak pernah buat rawatan susulan, tak pernah buat jumpa doktor untuk check up. Jadi kita mungkin tak tahu tentang tahap kesihatan kita. Jadi berdasarkan perkongsian kita hari ni, dapat saya rumuskan sebenarnya apa pun yang berlaku sentiasa aware dengan tahap kesihatan. You rasa lain dengan diri you, rasa macam tiba-tiba macam kenapa panas je badan ni, kenapa saya jalan macam tak betul je, kenapa saya macam orang cakap banding-bandingkan dari tiba-tiba kan. Semua kita soalkan diri kita, kenapa saya macam ni? So jumpalah yang pakai, so Dr. Syazah lah, Betul. siapa nak? Dan apa yang dikongsikan oleh Pak Aisyah adalah sentiasa berfikir positif. Jadikan ujian ini ujian yang membuatkan kita untuk lebih bersemangat untuk terus menjalani hidup yang lebih sihat. Sebab Puan Aisyah berkongsi tentang pentingnya gaya hidup yang sihat, iaitu dengan mengamalkan senaman seperti yang saya terangkan, yang kita disyorkan untuk bersenam 150 minit seminggu dengan banyak, tapi pecahkan kepada session iaitu 30 minit untuk setiap sesi 3 kali seminggu pun dah cukup untuk menjamin tahap kesihatan. Dan juga pemakanan yang sihat, diet yang seimbang. Kalau ikutkan piramid makanan tu, ada fiber, kita ada protein, ada karbo, ada fat yang mana kita perlu ambil dengan secara seimbang. Lebihkan fiber, serat seperti sayuran ke, kalau macam nasi, beras perang yang mana tinggi dengan dia punya serat, dan amalkan juga protein yang cukup dan kurangkan dia punya kandungan lemak yang tinggi dalam makanan. Macam Puan Aisyah kata, makanan fast food yang mana makanan-makanan itu tinggi dengan tahap sodium atau garam yang tinggi yang boleh, mana yang seterusnya akan boleh menjejaskan tahap kesihatan kita. Itu berkaitan dengan multiple sclerosis, iaitu berkait rapat dengan sistem neurologikal kita. Jadi saya rasa perkongsian kita sangat bernas ya hari ni, iaitu hari Jumaat malam ni pukul 9 kita start dan nak habis tau. Kalau ikutkan penonton nak suruh kita lanjutkan, tapi tak boleh, lepas ni ada cerita lain pula siaran ni, okey? Jadi mungkin minggu depan kita ada topik lain yang boleh kita kongsi. Tunggu, kita akan tunjuk apakah topik apa yang kita akan kongsikan nanti. Okey, saya host anda Amirah, tetap dengan Amirah minggu depan juga rancangan kita. Jadi jangan lupa kalau ada apa-apa soal jawab nak tanya, boleh tanya kat FB kami. FB kami sentiasa aktif, Bual Bicara Wanita. Nanti kalau soal-soalan yang saintifik ke, nanti saya akan ajukan pada Dr. Syazah yang akan jawab. Okey? Jadi terima kasih Dr. Syazah dan Puan Aisyah sebab sudi datang kita punya Bual Bicara. Terima kasih Amira. For the next topic. Terima kasih Amira. Okay, terima kasih semua. Terima kasih penonton di rumah. Okay, bye-bye.